Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Linnabil karim wa ala alihi wa ashabihi al-kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, nawayna ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hath 'ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi sallallahu alaihi wasallam wa du'a ila al-huda wa ibtigha'a mardatillahi wa qurbih subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, perbahasan kita daripada kitab Syarah Hadis Jibril karangan Al-Allamah Al-Muhaqqiq Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Sumait hafizahullahu ta'ala wa ra'ah. Kita akan sambung perbahasan kita pada bab perbicaraan tentang haji pada muka surat 162. Kata pengarang kitab, rukun yang kelima daripada rukun Islam ialah menunaikan fardu haji ke Baitul Haram. Ianya suatu kewajipan bagi setiap orang Islam yang mukallaf dan merdeka serta mempunyai kemampuan untuk mengerjakannya sekali seumur hidup. Demikian juga ibadah umrah seperti yang disebutkan Allah Ta'ala dalam firman-Nya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah mewajibkan manusia mengerjakan ibadat haji dengan mengunjungi Baitullah, iaitu sesiapa yang mampu sampai kepadanya. Surah Ali Imran ayat 97. Bila bicara tentang ibadah haji, ianya salah satu daripada rukun Islam. Dan haji ini adalah ibadah yang menggabungkan antara ibadah al-maliyah wal badaniyah, yakni ibadah dengan fizikal kita dan ibadah dengan harta. Dalam kategori ibadah, ada ibadah yang disebut ibadah maliyah. Maksudnya ibadah itu hanya dari segi harta sahaja, seperti zakat atau sedekah atau bayar fidyah atau bayar kafarah sebagainya. Ini hanya kategori ibadah maliyah. Di sana ada ibadah badaniyah, ibadah pada fizikal saja, macam kita solat tadi, tak ada keluar duit pun sembahyang tadi kan. Jadi itu ibadah badaniyah. Tapi haji adalah ibadah yang menggabungkan antara maliyah dan badaniyah. Dua-dua kena berkorban. Kerana tidak ada orang yang boleh melakukan haji tanpa mengorbankan keupayaan fizikalnya dan juga mengorbankan hartanya. Makanya oleh kerana ianya adalah gabungan daripada kedua-dua al-maliyah dan badaniyah, sudah pasti di sana tak semua orang mampu untuk buat. Ada orang dari segi maliyah, dari segi harta dia mampu, tapi dia tidak mampu dari segi fizikal. Contoh, ada orang dari segi fizikalnya dia mampu, tetapi dia belum mampu dari segi harta untuk menunaikan ibadah haji. Oleh itu dalam Al-Quran Allah firman tadi, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a. Allah mewajibkan manusia untuk ibadat haji ini kepada siapa yang mampu.
Jadi datang perbahasan pula tentang apakah yang dimaksudkan dengan kemampuan. Kemampuan untuk ibadah haji itu apa dia? Mampu dari segi apa? Di sini disebutkan perbahasannya secara lebih mendalam. Dalam sebuah hadis, man malaka zadan aw rahilatan tuballighuhu ila baitillah wa lam yahujja fala alaihi an yamuta yahudiyan aw nasraniyan. Barang siapa yang memiliki bekalan dan kenderaan yang dapat menyampaikannya ke Baitullah, akan tetapi dia masih tidak mengerjakan haji, maka tidaklah baginya melainkan mati dalam keadaan Yahudi atau Nasrani. Riwayat Imam Tirmizi. Jadi maksudnya di sini orang yang punya bekalan atau memiliki bekalan makan. Yang dimaksudkan dengan bekalan makan dan kenderaan di sini adalah dari segi harta. yakni mungkin kalau kita melihat pada konteks zaman kita sekarang, bukan hanya dari segi bekalan makan dan juga dari segi kenderaan, tetapi semua perkara-perkara yang diperlukan untuk seseorang sampai melakukan haji. Kalau zaman dulu yang ditakrifkan dengan kemampuan adalah kalau dia boleh beli seekor onta atau menyewa seekor onta dan dia sediakan ar-rahilah zadan, atau dia sediakan bekalan-bekalan makanan sikit, that's all, selesai, dia dah boleh pergi haji dah. Dulu-dulu, zaman-zaman dulu. Sekarang tak macam tu. Jadi sebab itu dalam ayatul Quran Allah berfirman, wa'adzin fin nasi bil haji, wahai Ibrahim, serulah manusia untuk datang melakukan haji. Ya'tuka ala rijalin, mereka manusia akan datang kepada engkau di sini, yakni ke Baitullah Al-Ka'bah untuk menunaikan haji, walaupun dengan berjalan kaki. Wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq, atau mereka juga kalau Allah berkehendak mereka boleh sampai di sini wa ala kulli dhamirin, dengan menaiki onta-onta yang kurus. Dhamirin itu dalam ayatul Quran difirmankan itu maksudnya onta-onta kurus. Kenapa Allah sebutkan demikian? Min kulli fajjin 'amiq, daripada segala pelosok dunia. Jadi maksudnya di sini Allah Ta'ala nak bagi tahu bahawa yang namanya ibadah haji ini adalah satu seruan dari Allah. Yang akan sampaikan di situ itu tugasnya Allah. Itu kerjanya Allah. Satu orang kalau dari segi kebiasaan dilihat, dia mungkin tak mampu untuk pergi haji, mungkin duit pun tak ada. Tapi kalau dia sudah mendapat seruan dari Allah Subhanahu wa taala, ya sampai juga. Ada orang duit banyak tapi tak pergi haji pun. Ada orang berniaga goreng pisang saja sudah 3 kali haji. Jadi di sini nak bagi tahu bahawa itu bergantung kepada siapa yang Allah rezekikan dan siapa yang Allah tentukan, mereka yang akan sampai. Seperti firman Allah tadi, kalau Allah berkehendak, orang akan sampai ke situ mengerjakan haji ala rijalin, walaupun dengan berjalan kaki, wa ala kulli dhamirin, walaupun dengan menaiki onta-onta yang kurus. Maksudnya mereka akan pergi juga melakukan ibadah haji walaupun dengan menaiki kenderaan-kenderaan yang serba kekurangan. Macam kita lah zaman kita sekarang. Ada orang pergi haji naik private jet, ada orang pergi haji naik first class, ada yang pergi haji naik business class, ada yang economy class, ada yang pergi haji naik kapal laut. Dulu waktu saya belajar di Mesir dulu, pergi umrah naik kapal laut. 3 hari perjalanan. Sebab itu yang paling murah, kita tak ada duit masa tu. Jadi itu pun bukanlah berapa tahun sangat pun. Saya di Mesir tahun 2006 hingga 2010. Tak adalah jauh sangat. Jadi perjalanan ke umrah daripada Mesir ke Madinah itu sampai sekarang masih lagi ada perjalanan naik kapal laut. Tapi kapal laut mewah lah, bukan kapal laut macam 50 tahun dulu. Kalau kapal lautnya mewah, yang ni cukup semuanya. Ada yang lebih baru lagi, dia naik macam ada kapal yang agak laju sikit, 12 jam sudah sampai. Ada yang naik kapal laut. Ada yang kawan-kawan yang belajar di Jordan, mereka pergi umrah naik bas 3 hari perjalanan. Ada yang naik kereta, yakni
kepelbagaian cara orang pergi melakukan ibadah haji ini adalah sesuai seperti firman Allah tadi. Kalau Allah berkehendak, macam mana pun dia akan sampai. Itu sudah rezeki, sudah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Yani kita tidak perlu merasakan maksudnya tidak perlu merasakan hebatnya orang pergi haji naik private jet atau hinanya orang pergi naik bas. Tidak, itu bukan ukurannya. Yang pergi naik kenderaan-kenderaan yang bagus, itu sudah rezekinya Allah tetapkan macam tu, ya Allah, selesai. Macam kalau kita pergi haji, ada yang kalau baru balik daripada haji, ada sini baru balik daripada haji. Kita semua banyak yang pernah pergi haji kan. Kalau kita bermalam di Mina 3 hari, itu kan kita kalau nak pergi melontar jamrah tu kan berjalan dekat 2 km, berjalan pergi 2 km, berjalan balik. Masya Allah, tabarakallah. Macam-macam ujian kita. Ujian yang paling banyak besar ujiannya adalah ketika kita bermalam di Mina tu. Itu yang paling besar ujiannya kalau jemaah haji ni. Nak bermalam, duduk di kemah lagi, duduk rapat-rapat lagi. Kemudian toiletnya satu pintu kena beratur dekat 10 orang. 3 hari 4 hari kena duduk situ. Contohnya. Jadi kita pun berjalan nak pergi melontar jamrah ni. Nak melontar jamrah pula satu hari kena pergi ulang-alik 1-2 kali. 2-3 hari kena ulang-alik 2 km lebih jalan, 2 km lebih balik, bahkan ada yang lebih lagi. Dalam keadaan kita yang bersesak-sesak, yang berpenat-penat berjalan daripada kita punya kemah sampai ke jamrah dengan berpanas mungkin, atau musim sejuk dengan sejuk mungkin, kita akan nampak di sana di atas tu, yang duduk di atas gunung-gunung tu ada istana-istana raja, ada istana-istana yang mewah. Mereka tu daripada sana pergi jamrah naik helikopter, zoom sampai balik naik helikopter lagi. Kita pun tengok, Masya Allah, tabarakallah. Jadi di sana sebetulnya apa yang patut kita rasakan adalah bukan melihat kepada kehebatan dia naik helikopter dan hinanya kita berjalan kaki. Tidak, bukan itu. Tapi yang patut kita melihat di situ firman Allah Ta'ala tadi. Kalau Allah berkehendak untuk sampaikan seseorang ke situ sebagai tetamu Allah, macam mana cara pun Allah akan sampaikan. Yani itu sudah dipunya bahagian Allah tentukan macam tu. Kita punya bahagian sudah ditentukan macam ni. Masing-masing punya bahagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang orang kita nampak pergi haji, pergi umrah yang tak ada kaki pun ada, yang merangkak pun ada. Macam-macam cara kita boleh nampak orang di situ. Jadi ini semua bahagian yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang yang dituliskan menjadi tetamu kepada Allah. Jadi syarat untuk orang ataupun yang disebutkan sebagai kewajipan haji ini hanya akan berlaku bila mana seseorang ini sudah punya kemampuan dari segi bekalan dan juga dari segi kenderaan seperti yang disebutkan di dalam hadis tadi. Sah hukum haji seorang hamba dan kanak-kanak yang mumayyiz. Berkemampuan yang dimaksudkan dalam ayat tadi ialah seseorang itu memiliki sesuatu yang diperlukan dalam perjalanannya menunaikan ibadah haji, pergi dan balik. Yang ini maksudnya dia cukup, dia punya yang dikatakan sebagai keperluan untuk dia pergi haji, cukup untuk pergi dan cukup untuk balik. Yang ini jangan pula dia ada belanja yang cukup untuk pergi je, untuk balik tak cukup belanja, maka dia belum lagi sampai kepada tahap kemampuan. Dan juga itu yang pertama. Yang kedua yang disebutkan sebagai berkemampuan adalah dia juga wajib meninggalkan nafkah untuk ahli keluarganya yang dia mesti memberikan nafkah. Contoh, katakan satu orang dia punya duit yang cukup untuk ibadah haji, tapi duit yang dia ada tadi hanya cukup untuk hajinya saja. Kira-kira kalau dia naik haji, mereka-mereka ahli keluarga yang berada di bawah nafkahnya tak ada nafkah. Jadi ketika itu pun dia belum wajib lagi naik haji. Kerana apa? Dia dikira sebagai orang yang belum mampu. Kerana kemampuan itu bukan hanya untuk dia, kepada dia wajib untuk menyediakan nafkah. Sepanjang dia tidak ada di situ, wajib ditinggalkan nafkah kepada ahli keluarganya. Dan seeloknya selain yang demikian, dia juga meninggalkan kepada mereka tempat tinggal dan melangsaikan hutang sebelum menunaikan haji, serta aman perjalanan dan berkemampuan meneruskan perjalanan. Hutangnya diselesaikan. Kemudian
tak cukup dengan itu, antara syarat yang dikatakan sebagai manistata'a, yang berkemampuan, adalah perjalanannya selamat. Perjalanan pergi dan perjalanan pulangnya selamat. Kita mungkin beberapa tahun yang lalu kita dilarang untuk pergi haji kerana COVID. Maka itu dikategorikan sebagai perjalanan yang tidak selamat, kerana kalau kita pergi, kita akan memberikan mudarat kepada diri kita, akan membahayakan kepada kesihatan. Maka ketika itu yang tidak sempat melakukan haji, mereka terangkat dia punya kefarduan ketika itu. Jadi ini yang dimaksudkan dengan berkemampuan. Yang pertama, dia perlukan perbelanjaan pergi dan balik. Yang kedua, dia mesti tinggalkan nafkah yang cukup kepada ahli keluarga dia, yang wajib dia berikan nafkah. Yang ketiga, dia mesti tinggalkan tempat tinggal. Yang keempat, selesaikan hutang-hutangnya. Hutang-hutang yang dimaksudkan di sini adalah hutang-hutang yang tidak terikat dengan tempoh-tempoh yang tertentu. Contoh, dia hutang kepada individu. Individu itu dia kena wajib bayar pada masa sekian-sekian. Jadi sebelum dia menyelesaikan hutang kepada individu tu pada masa sekian-sekian, itu dikira sebagai dia berhutang dan belum cukup dia punya syarat untuk wajib pergi haji. Tapi kalau hutangnya sudah dijadualkan untuk bayar, contoh dia hutang bank untuk rumah, loan housing contohnya, atau hutang kereta contohnya, dia berhutang tak? Berhutanglah. Tapi itu tidak termasuk daripada hutang yang belum cukup syarat wajib haji, tak? Contoh, satu orang ada duit cukup ni, dah ada 30,000 ni nak pergi haji ni, tapi alamak, duit rumah tak habis bayar lagi, tak, itu tak termasuk. Apa sebab? Kerana housing loan itu sudah punya jadualnya untuk dibayar mengikut pada waktu-waktu yang telah ditetapkan. Dia bukan hutang yang urgency. Sama juga kalau orang yang berhutang sedemikian, itu tak dikira sebagai orang berhutang yang boleh terima zakat. Tidak. Kerana itu hutang yang sudah diredai cara bayarannya. Istilahnya macam tu. Kan, kita kalau berhutang dengan bank untuk beli rumah contohnya, atau berhutang dengan bank untuk beli kereta, bank tak bagi kepada kita kecuali kita mampu untuk bayar. Jadi di sana hutang yang diberikan dengan catatan kita mampu untuk bayar. Jadi itu tak dikira berhutang yang boleh dapat zakat. Jangan pula kita pergi Baitul Mal, pergi majlis agama, minta saya nak duit zakat sebab saya ni berhutang dengan bank, kereta Mercedes saya tak boleh bayar lagi. Jangan. Itu tak betul. Itu bukan hutang yang boleh diminta daripada dan tak termasuk daripada asnaf zakat. Hutang yang dimaksudkan adalah hutang kepada individu atau hutang-hutang tertentu yang terkumpul yang kira-kira akan memudaratkan kepada dia kalau dia tak bayar on that time. Itu baru dipanggil sebagai hutang yang boleh menjadi penghalang kepada seseorang untuk naik haji. Sekiranya dia tidak berupaya pergi melaksanakan ibadah haji sendirian kerana tua atau sakit yang tidak mempunyai harapan untuk sembuh, maka hendaklah dia mewakilkan orang lain menunaikan haji bagi pihak dirinya meskipun dengan upah jika dia mampu. Ini kategori haji badal, yakni mengupah orang lain untuk mengerjakan haji bagi pihak orang yang masih hidup. Boleh ke buat badal haji bagi pihak yang orang masih lagi hidup? Boleh kalau dia sudah uzur, yakni sudah terlalu tua, yang kira-kira dia memang takkan mampu untuk pergi melakukan haji, atau dia punya sakit yang tidak ada harapan untuk sembuh. Jadi dua kategori ini kalau berlaku kepada seseorang, maka dia boleh untuk buat badal haji. Tetapi kalau tidak begitu, maka tidak sah untuk melakukan badal haji. Tahun ni pula tersebar apa dikatakan tu? Bedal haji. Dia bukan badal haji, dia bedal haji. Tuan-tuan perasan tak? Kan tersebar viral. Allahu a'lam betul atau tidak. Ada yang rekod video dekat Arafah ke dekat mana, dekat Mina ke apa situ, didapati ada kumpulan-kumpulan tertentu yang mengambil upah haji yang kira-kira satu orang tu dia ambil upah haji untuk ramai. Tak boleh. Mana ada haji badal macam tu? Haji badal mesti atas nama satu orang saja. Sebab tu
kita nak berikan upah haji pun mesti bertanggungjawab untuk mengambil tahu dan berikan kepada pihak-pihak yang betul-betul yakin akan mengerjakannya dengan cukup amanah. Demikian juga wajib mengupah orang lain mengerjakan haji daripada harta peninggalan bagi yang sudah meninggal dunia dalam keadaan dia masih belum menunaikan hajjatul Islam atau haji yang wajib sekali seumur hidup, atau ditunaikan haji untuknya oleh salah seorang waris. Satu orang yang meninggal dunia, orang yang meninggal dunia itu kalau ada tinggalkan harta, okey, yang meninggal dunia ini ada tinggalkan harta, maka wajib bagi waris untuk melakukan salah satu daripada dua perkara. Kalau yang meninggal itu, katakan orang tua kita meninggal, orang tua kita meninggal ada tinggalkan harta pusaka, orang tua kita ini belum buat haji yang dipanggil sebagai hajjatul Islam, yakni haji yang wajib belum buat lagi. Jadi oleh kerana dia meninggal dalam keadaan tinggalkan harta, wajib kepada waris untuk menunaikan hak orang tua tadi. Hak yang pertama apa dia? Kalau dia belum haji, maka wajib untuk memilih salah satu. Yang pertama, upah orang lain untuk haji. Yang kedua, warisnya sendiri atau salah seorang daripada warisnya pergi buat haji untuk orang tuanya. Ini hukumnya wajib. Itu yang pertama. Yang kedua, kewajipan bagi waris adalah membayarkan fidyah puasa. Ini banyak orang yang buat tak tahu. Orang tua yang sudah meninggal dunia kepada waris wajib membayarkan fidyah puasa kalau orang tuanya ada tertinggal puasa dulu, dengan syarat orang tuanya meninggal ada tinggalkan harta. Kalau orang tuanya meninggal tanpa tinggalkan harta, maka hukum itu menjadi sunat sahaja, tak wajib. Kalau harta yang ditinggalkan bukan dalam bentuk wang ringgit, yang ditinggalkan kereta, yang ditinggalkan motor, jadi waris ni tengok mak ayahnya yang meninggal dunia itu belum haji, maka apa perlu buat? Wajib untuk buatkan haji walaupun dengan jual kereta tersebut, walaupun dengan jual rumah tersebut, walaupun dengan jual tanah tersebut, tetap wajib untuk melakukan haji badal kepada warisnya, kerana orang tuanya meninggal dunia dalam keadaan meninggalkan harta, tak kira apa harta yang ditinggalkan, baik dalam rupa wang ringgit atau dalam rupa kereta, dalam rupa motor, dalam rupa tanah, dalam rupa bangunan, dalam rupa apapun yang ditinggalkan. Kalau ada harta pusaka yang cukup kira-kira untuk membayar upah haji, maka sudah jadi wajib. Selagi waris itu tidak melakukan perkara itu, selagi itu mereka akan menanggung hukum berdosa besar kerana tidak menunaikan hak kepada orang tuanya yang sudah meninggal dunia. Baik. Pelaksanaan ibadah haji dan umrah. Waktu berihram haji bermula daripada bulan Syawal sehingga terbit fajar waktu subuh pada hari raya haji. Dan sah berihram untuk umrah pada sepanjang tahun, kedua-duanya ditunaikan dengan 3 cara berikut. Jadi haji ini adalah ibadah yang punya waktu yang tertentu, iaitu orang yang nak berihram haji ataupun nak naik haji itu sudah sah bermula daripada bulan Syawal. Maksudnya kalau bulan Syawal sudah boleh pergi haji. Yakni apa maksud sudah boleh pergi haji? Sudah boleh pergi ke Tanah Haram Mekah dengan niat haji. Itu sudah sah. Tapi kalau bulan Ramadan dia pergi. Dia pergi bulan Ramadan, akhir Ramadan, 27 Ramadan dekat situ, daripada sini dia pergi, diniatkan ketika sampai miqat, nawaitul hajja wa ahramtu bihi lillahi ta'ala, boleh ke? Jawapannya tak boleh, tak sah. Kerana belum lagi masuk waktu sah untuk berniat ihram haji. Waktu berniat ihram haji hanya akan bermula bila masuk Syawal. 1 Syawal malam tu sudah boleh niat haji dah. Contohlah kalau ada orang di Mekah contohnya lah, atau berdekatan di Madinah ke mana ke, dia nak pergi masuk ke Mekah untuk niat haji. Jadi malam 1 Syawal itu sudah sah untuk niat haji. Apa maksud sudah sah untuk berniat haji? Yakni dia sudah boleh berihram dengan ihram haji.
sama ada ihram haji itu dengan haji tamattu' atau haji qiran atau haji ifrad, itu nanti dia boleh pilih. Kalau bulan Syawal dia pergi haji dengan niat haji ifrad, letihlah. Maksudnya daripada Syawal dia pakai ihram tu, dan ihram itu hanya akan dia terlepas daripada ihram setelah dia melakukan lontaran jamrah nanti pada bila 12 atau 13 Zulhijjah, yakni bulan Syawal sepenuhnya, bulan Zulqa'dah sepenuhnya, 2 bulan lebih dia kena duduk dalam keadaan ihram. Ada orang buat macam tu, ada. Saya masa pergi haji tahun 2017, antara kumpulan yang terawal pergi haji, lebih kurang awal bulan Zulqa'dah dah pergi dah. Yang ni 1 bulan sebelum Zulhijjah dah pergi dah. Waktu itu ada dalam grup kami yang dalam dia pergi tu dia buat haji ifrad. Dia tanya, kita dia punya pembimbing ibadah, "Ustaz tak buat haji ifrad ke?" "Tak apalah tuan haji, buat dululah." Yakni 1 bulan hampir 3 minggu dia duduk dalam keadaan ihram kerana dia buat haji ifrad. Dalam mazhab Syafi'i, haji yang paling afdal adalah haji ifrad. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, haji tamattu' paling afdal. Jadi masing-masing punya perbahasan-perbahasan yang detail. Jadi haji ifrad ini maksudnya dia dahulukan haji, setelah selesai haji maka dia akan keluar ke tanah halal, lalu dia akan berihram untuk umrah. Biasa kalau orang pergi haji yang dah hujung-hujung, yang dah masuk dekat-dekat dengan hari wukuf, 3-4 hari sebelum hari wukuf contohnya, mereka akan buat haji ifrad, VVIP ke apa ke, contoh yang pergi hujung-hujung, dia buat haji ifrad lah. Maksudnya dia bertolak daripada sini terus berniat haji sampai Mekah, berada dalam keadaan ihram, lepas 2-3 hari terus pergi berwukuf, daripada wukuf di Arafah besoknya pergi ke Mina, hari kedua, hari pertama melontar, hari kedua melontar, kemudian dia boleh tahallul dah. Tapi kalau yang pergi awal-awal, kebanyakan orang akan memilih haji tamattu'. Haji tamattu' ini dia akan berihram untuk umrah dulu. Maksudnya daripada negara dia, bila dia bertolak nak pergi ke Mekah, dia akan berniat umrah dulu. Kemudian setelah selesai, maka barulah dia akan nak dekat-dekat haji, dia akan berniat sekali lagi, niat ihram haji, dan dia akan bertolak pergi ke hari Arafah ataupun pergi hari tarwiyah sebelumnya, dan akan teruskan sampai selesai melontar jamrah, lalu dia akan bertahallul. Kepada orang yang melakukan haji tamattu' dan haji qiran, yakni haji qiran pula menghimpunkan haji dan umrah pada satu masa, dua-dua dapat. Jadi haji tamattu' dengan haji qiran, dia wajib kena bayar dam ke atas orang yang mengerjakan haji tamattu' dan qiran, kerana dia memilih untuk melakukan haji yang mudah. Maka dia akan kenakan denda, iaitu dengan sembelih seekor kambing yang sah untuk dibuat korban. Baik, itu tentang pelaksanaan ibadah haji secara umum. Perbahasan seterusnya adalah tentang apakah amalan-amalan yang ada dalam ibadah haji. Yang pertama adalah rukun-rukun haji. Kemudian yang kedua adalah syarat-syarat wajib haji. Dan yang ketiga adalah sunat-sunat ketika melakukan haji. Ini perkara-perkara yang patut kita pelajari sebelum kita naik haji, atau kita pergi umrah sekalipun. Jangan sampai kita pergi haji atau pergi umrah dalam keadaan zero, tak tahu apa-apa. Tak boleh macam tu, kerana menjadi fardu ain kepada seseorang, wajib kepada seseorang, kalau dia sudah sampai masanya untuk pergi haji, pergi umrah, dia kena tahu perkara-perkara sejauh atau sedalam mungkin yang boleh dia mengetahui. Of course, yang namanya ibadah haji ni adalah perbahasan yang begitu luas. Muzakarah fatwa haji pun setiap tahun bersidang untuk membicarakan fatwa-fatwa yang tertentu mengikut kepada perubahan masa. Jadi tak semua daripada hukum hakam haji dan umrah yang kita akan mahir. Ini sudah pasti. Tetapi secara umumnya kita perlu ada gambaran haji dan umrah.
Yang ni kita ada, in generally kita tahu dah. Yang namanya ihram, generalnya kita tahu. Walaupun kita tak berapa ingat sangat, alamak ini membatalkan ihram ke contoh, atau ini melanggar ihram ke, kita masih lagi ada keraguan, is fine, tak apa. Tapi in generally kita tahu yang namanya ihram, kita kena berniat, kemudian ada pantang larangnya. Kita kalau buat tu, maka ada kena bayar dam. Kalau kita berniat dalam, kalau ihram lelaki, dia kena pakai satu kain di bawah, satu kain di atas. Generally kalau sudah dia tahu itu pun, itu sudah cukup, fardu ainnya sudah lepas. Kemudian dia kena tahu yang namanya haji. Yang namanya haji nanti ada wukuf di Arafah, kemudian ada bermalam di Muzdalifah, kemudian ada bermalam di Mina beberapa hari, kemudian ada melontar di tiga-tiga jamrah, kemudian ada tahallul, kemudian ada kena balik ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah. Generally itu saja dia tahu, itu sudah cukup, fardu ain dia sudah lepas. Yang ni jangan sampai kalau dia kata kena pergi wukuf di Arafah, apa tu wukuf di Arafah? Wukuf di hotel je tak boleh ke? Jangan sampai tanya macam tu. Itu maksudnya dia punya zero knowledge dia tentang haji. Tak boleh macam tu. Walaupun dia tak tahu nanti wukuf ni exactly time wukuf mula bila, berapa lama dia kena wukuf, apa yang nak buat ketika wukuf di Arafah, apa yang nak buat ketika bermalam di Mina nanti, nak pergi melontar di jamrah ada berapa batu kena melontar, berapa jamrah yang dia kena lalu, yang mana satu dulu, jamratul aqabah dulu ke, wusta dulu ke, apa semua. Secara detailnya mungkin dia belum pelajari, atau dia pun terlupa, atau dia tak tahu. Itu tak dikira sebagai dia berdosa. Tapi kalau secara general dia tak tahu, maka dia pergi haji dalam keadaan zero knowledge, itu hukumnya haram. Hukumnya haram. Bukan hukumnya haram tu bermaksud dia tak boleh pergi. Dia pergi dalam keadaan berdosa kerana dia tidak pelajari sesuatu perkara yang difardukan kepada dia. Macam kita juga, kalau sudah akil balik, kita wajib belajar solat. Tak boleh bagi alasan saya tak tahu solat. Wajib belajar. Apa yang dia perlu tahu tentang solat secara umum lah. Satu hari solat 5 waktu, solat zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, rakaat pertama takbiratul ihram ada baca Fatihah, kemudian dalam solat ada rukuk, sujud. Itu secara general dia kena tahu. Walaupun kalau ditanya, cerita sikit apa perkara-perkara yang batalkan solat, dia pun mungkin tak berjaya jawab semuanya. Cerita sikit apa syarat-syarat sah sujud sahwi, apa perkara-perkara yang mewajibkan sujud sahwi, mungkin dia tak boleh jawab. Adakah dia berdosa? Tidak, kerana itu perbahasan-perbahasan yang detail. Yang itu kena belajarlah. Tapi kalau dia tak tahu pun itu tak berdosa. Tapi kalau generally dia tidak tahu, berdosa. Macam itu juga ketika seorang dia sudah ada harta, dia sudah berniaga, maka kalau dia sudah ceburi bidang perniagaan, dia sudah ada harta, wajib kepada dia mengambil tahu berapa zakat kena bayar. Jangan buat-buat tak tahu. Ada orang macam tu, buat tak tahu saja. Sebab apa? Kalau orang tanya pun, alamak saya tak tahulah ustaz kena bayar zakat. Apa pasal tak belajar? Jadi beralasan dengan saya tak tahu, itu berdosa. Yakni kejahilan dia adalah kejahilan yang berdosa. Kerana apa? Kerana dia sudah punya harta, kerana dia sudah berniaga. Jadi kalau dia sudah berniaga, dia kena belajarlah zakat perniagaan macam mana. Kalau dia mengembala kambing, contoh perniagaannya, dia kena tahu berapa ekor kambing kena mula bayar zakat. Jadi kalau dia ada simpanan di bank, dia kena tahu kalau 1 tahun simpanan duit dia tu sampai kadar berapa yang kena wajib bayar zakat. Jangan buat-buat tak tahu. Kalau dia ada emas banyak, kena tahu simpanan emasnya kalau sudah sampai berapa gram kena bayar zakat. Tapi kalau ada orang yang dia tak ada emas pun yang banyak, dia tak ada duit banyak saving pun, dia tak ada harta pun, kalaupun dia tak tahu tentang kadar zakat, itu dia tak berdosa. Kerana belum sampai kepada tuntutan untuk tahu perkara tersebut. Jadi bila sampai kepada kita sesuatu kewajipan yang kita berkeahlian dan cukup untuk perkara tersebut, maka baru mempelajari hukumnya akan menjadi fardu ain kepada kita. Macam contohlah ibadah haji. Kita yang tak pernah pergi haji atau belum dapat panggilan haji, kemudian kita pun tak tahu apa itu ihram, kita pun tak tahu apa itu bermalam di Mina. Adakah itu termasuk berdosa kalau kita tak tahu? Jawapannya tidak, kerana belum ada tuntutan lagi kepada kita untuk belajar perkara tersebut. Tapi tiba-tiba tahun depan kita dapat panggilan haji. Sudah dapat panggilan haji,
bertukar hukum tadi menjadi fardu ain untuk kita belajar. Kerana kalau bukan dengan cara kita pelajari hukum tersebut akan menyebabkan kita ini akan tidak boleh melaksanakan ibadat haji yang ingin kita melakukan. Baik. Amalan-amalan haji yang pertama sekali, rukun haji ada 5 perkara. Yang pertama, ihram haji. Ihram di miqat, sama ada kita berniat ihram itu dengan haji ifrad atau berihram dengan haji qiran atau haji tamattu', ini pilihan masing-masing. Yang kedua, rukun haji adalah wukuf di Arafah. Waktu wukuf di Arafah mulai tergelincirnya matahari, iaitu masuk waktu zuhur 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada 10 Zulhijjah. Jadi itu waktu wukuf. Waktu wukuf ini adalah waktu yang di mana setiap jemaah haji wajib sampai ke situ. Kalau dia tidak pergi wukuf, maka tidak ada haji bagi dia pada tahun tersebut. Baru ni keluar dalam berita, jemaah haji Malaysia ada 7 orang yang tidak dapat wukuf. Kalau tak silap 2 atau 3 orang koma. Biasanya kalau sakit yang tenat macam mana pun, selagi dia sedar akan bawa juga wukuf, walaupun naik ambulan akan dibawa, kerana wajib bawa. Banyak nanti ambulan yang akan ada di padang Arafah tu. Dalam tu semua ada pesakit-pesakit, mereka dah tenat dah, dibawa juga. Kerana kalau tidak wukuf, tak ada haji bagi dia. Tapi kalau tak bermalam di Mina, tidak pergi melontar, itu semua nanti boleh digantikan dengan perkara lain. Wukuf tak boleh. Kalau tak silap saya hari itu dalam berita disebutkan ada 3 atau 2-3 orang yang koma, dan ada juga yang lain yang sakit yang tak boleh untuk terlalu tenat sehingga dia tidak boleh untuk pergi wukuf. Jadi kalau orang yang tidak boleh untuk berwukuf, makanya tak ada haji bagi dia, dan dia wajib qada pada tahun berikutnya. Itu wukuf di Arafah ya. Bermula waktu wukuf adalah mulai tergelincirnya matahari pada zuhur 9 Zulhijjah sampai terbit fajar pada hari 10 Zulhijjah. Ya, ini sampai pada hari esoknya 10 Zulhijjah. Ini adalah waktu wukuf, dan jemaah haji diwajibkan untuk berwukuf di situ dengan salah satu masa daripada waktu-waktu tersebut. Dan ini adalah waktu yang paling dinanti-nantikan oleh para jemaah haji. Bagi kita pula yang berada di tanah air, kita tidak terikat dengan waktu wukuf di Arafah, kerana yang dituntut kepada kita adalah menghidupkan hari 9 Zulhijjah. Yang dikatakan hari Arafah bagi kita 9 Zulhijjah itu bila? Mengikut kepada waktu bila jatuh 1 Zulhijjah di negeri kita, maka 9 Zulhijjah kitalah yang menjadi hari yang patut untuk kita menghidupkan, bukan mengikut kepada waktu wukuf. Tak salah untuk kita tengok waktu wukuf di Arafah pukul sekian, dan waktu itu kalau di Malaysia lebih kurang pukul 5.30 hingga pukul 11 malam. Kerana itu tersebar kan poster ke atau informasi waktu wukuf baru-baru ni. Waktu wukuf di Mekah daripada pukul sekian hingga pukul sekian, di Malaysia pukul sekian hingga pukul sekian waktu mustajab doa di Malaysia. Tak ada istilah waktu mustajab doa di Malaysia. Tidak ada. Ada juga informasi waktu wukuf di padang Arafah, waktu wukuf Malaysia. Mana ada istilah waktu wukuf Malaysia? Mana ada istilah nak wukuf apa kat Malaysia? Tak ada istilah wukuf Malaysia. Wukuf itu di Arafah. Jadi bagi kita yang tidak naik haji adalah disunatkan untuk menghidupkan 9 Zulhijjah itu, yang dipanggil sebagai hari Arafah. Apa sebab? Kerana baginda Rasulullah SAW sudah berpuasa 9 Zulhijjah. Okey? Nabi kita sudah berpuasa 9 Zulhijjah sebelum lagi ada syariat haji. Yakni sebelum ada hari wukuf lagi. Jadi bagi kita yang tidak naik haji adalah disunatkan untuk menghidupkan 9 Zulhijjah itu tidak ada kena-mengena dengan wukuf. Hatta 9 Zulhijjah punya puasa sunat Rasulullah dah buat sebelum adanya syariat haji lagi. Nabi kita naik haji pada tahun yang ke-10 Hijriah.
puasa 9 Zulhijjah Nabi dah buat. Nabi sampai di Madinah pun Nabi sudah berpuasa 9 Zulhijjah. Jadi kita ini berpuasa pada 9 Zulhijjah. Al-Imam Nawawi sebut dalam kitab Majmu', pada hari Arafah ini kita disunatkan untuk menghidupkan amalan ta'rif dipanggil, iaitu amalan menyambut hari Arafah dengan berhimpun beramai-ramai, membaca doa-doa, zikir-zikir yang tertentu pada 9 Zulhijjah bermula selepas asar sampailah waktu maghrib. Itu adalah yang paling utama kepada kita. Tapi kalau ada orang yang nak mengambil waktu mustajab doa di Mekah, waktu wukuf, di Malaysia waktu sekian dengan sekian, dengan dia punya harapan, ya Allah, ini waktu wukuf di Arafah ni sekarang ni, ya Allah, contohlah ini waktu wukuf ni di Arafah, ya Allah, waktu mustajab doa, ramai para malaikat yang diturunkan ketika ini yang mengaminkan doa-doa mereka, maka berkat mereka engkau pun mustajabkanlah aku punya doa, ya Allah. Tak salah pun kalau dia berdoa macam tu, tak salah pun, dia meletakkan satu harapan baik. Cuma yang diutamakan kepada kita adalah menghidupkan 9 Zulhijjah itu mengikut kepada kita punya waktu yang telah ditetapkan. Barang siapa yang meninggalkan salah satu daripada kelima-lima rukun haji tadi, setelah wukuf apa dia? Tawaf ifadah pun rukun juga, kemudian sa'i dan juga bercukur memotong rambut. Ini 5 rukun haji yang tak boleh tinggal. Barang siapa yang meninggalkan salah satu daripadanya, maka tidak sah hajinya, dan tidak ada suatu pun yang dapat menampung serta dia tidak terlepas daripada ihram sehinggalah dia melaksanakannya. Rukun-rukun ini tidak akan luput walaupun telah lama masa berlalu melainkan wukuf. Jadi 5 perkara-perkara yang rukun haji ini, kalau tertinggal salah satu, maka tidak sah haji bagi dia, dan dia mesti wajib untuk mengqadhakan haji kalau dia tertinggal wukuf contohnya, atau tertinggal tawaf ifadah contohnya, atau tertinggal sa'i haji, maka tidak sah haji bagi dia, kerana rukun haji ini tidak boleh ditampung dengan bayar dam, tak boleh. Tak boleh digantikan dengan orang lain, tak boleh. Tapi kalau bermalam di Mina contohnya, atau nak pergi melontar di Jamrah, dia tak larat, dia bagi upah kepada orang contohnya, itu boleh, tak ada masalah. Tapi 5 rukun ni tak boleh, mesti diri dia sendiri yang buat. Yang pertama, niat ihram haji. Yang kedua, wukuf di Arafah. Yang ketiga, tawaf ifadah. Dan yang keempat, sa'i. Dan yang kelima, bercukur atau memotong rambut. Ini 5 rukun haji yang tidak boleh tidak, mesti wajib dipenuhi. Kemudian perbahasan tentang perkara-perkara wajib dalam haji, ada berihram, melontar, sama ada melontar itu melontar di Jamratul Aqabah, Jamratul Wusta dan sebagainya, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, dan tawaf wada. Ini adalah perkara-perkara yang dikatakan sebagai wajib-wajib haji, di mana kalau dia tinggal hukumnya haram, berdosa dia. Hajinya tetap sah tapi hukumnya haram. Kalau dia tertinggal, dia wajib untuk membayar dam kepada apa yang ditinggalkan tadi, untuk menebus balik perkara-perkara wajib, dipanggil wajibul haji yang ditinggalkan. So ada beza dalam ibadah haji ni, ada namanya arkanul haj, rukun-rukun haji. Rukun-rukun haji mesti buat. Kemudian ada wajibatul haj, perkara-perkara yang wajib dibuat ketika haji. Yang ini wajib buat, kalau tak buat berdosa. Cuma kalau dia tak buat, hajinya tetap sah walaupun berdosa. Kemudian ada syarat-syarat haji pula. Itu pun boleh ditampung dengan bayar dam dan sebagainya. Contohnya dia kena bermiqat di tempat miqat, berniat di miqat. Kalau terlepas, kalau dia tak boleh patah balik, dia boleh bayar dam dan sebagainya. Ini 3 benda. Kemudian nanti baru datang perbahasan tentang sunat-sunat haji dan juga perkara-perkara yang dimakruhkan ketika melakukan ibadah haji. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pertemuan kita.